Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak habis-habis dengan isu bertukar kerajaan, tumbangkan kerajaan, dan lompat parti. Kali ini bukan lagi menjadi sesuatu perkara yang misteri. Kalau dulu kita boleh anggap cerita-cerita kabar angin boleh dianggap semuanya fitnah. Tetapi pada waktu ini, apabila ada kabar angin yang berlaku, kita boleh andaikannya itu ada asasnya dan kita harus tunggu dengan sebaik-baiknya. Namun, perbuatan-perbuatan lompat parti dan mahu menumbangkan kerajaan, sama-samalah kita kecam dan kita kutuk. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang gila kuasa. Perbuatan itu ialah perbuatan yang tak menghormati mandat rakyat, yang tak menghormati undi rakyat. Apabila berlaku pintas memintas dan tumbang menumbang sama ada dalam kerajaan, di persekutuan maupun di kawasan negeri, itu boleh kita anggap sebagai sesuatu yang kita kecam dan boleh dikutuk. Kenapa? Pada pendapat saya, ianya telah pun menodai demokrasi yang asli. Selain daripada itu, ianya juga telah pun mengkhianati mandat yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Asalnya mereka diundi dan menang atas tiket sesuatu parti tersebut. Tetapi oleh kerana mereka mahu sangat perubahan tanpa mahu tunggu-tunggu lagi pilihan raya, tak sabar lagi nak berkuasa, nak tumbangkan kerajaan, apa dia buat? Pindah parti, tumbangkan kerajaan, dan kononnya atas alasan mahu mencari perjuangan yang sebenar. Tapi mereka lupa. Tak pula kamu tanya apa perasaan rakyat yang telah mengundi Anda. Malam ini kita digemparkan pula. Benarkah kerajaan Perak akan bertukar? Benarkah di dalam kerajaan Perak ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO dan atau PKR akan lompat parti dan menyertai PAS dan Perikatan Nasional. Saya pikir ini adalah mungkin salah satu rekaan, tetapi bagaimanapun apa yang dicakap-cakap ini jangan terus dibuang, karena biasanya ada kabar angin yang jadi benar. Namun saya tetap dengan saya punya pendirian bahwa perbuatan seperti itu ialah perbuatan yang terkutuk kerana mengkhianati mandat rakyat. Kamu harus setia, harus tunggu sampai bubar barulah melakukan sesuatu perubahan. Hari ini dakwaan kerajaan Perak bertukar. Apa yang berlaku? Razman tak boleh beri bukti. Ketika ada dakwaan bahawa wujud cubaan menukar kerajaan Perak mahu beralih angin, pesuruh jaya PAS negeri itu mengakui didatangi beberapa wakil rakyat kerajaan. Pun begitu, Razman Zakaria dilaporkan berkata dia tidak dapat memberikan sebarang bukti mengenai dakwaan tersebut serta status kesahihannya. Ini hanya mungkin satu polemik yang hanya mahu cerita supaya lebih panas. Selain daripada itu, mungkin mahu menghidupkan semula semangat para penyokong Perikatan Nasional, khususnya di Perak. Mungkin mereka sudah dapat rasa bahawa sokongan para penyokong Perikatan Nasional mula lemas semangat kerana tak dapat lagi rampas Perak. Tapi itulah yang dibuat mungkin mencipta cerita supaya para penyokong hidup kembali dan gairah semula untuk mendapatkan kerajaan negeri Perak tersebut. Itu sebabnya Razman Zakaria enggan memberikan bukti dan tidak mempunyai status kesahihannya. Bahkan dia mengumpamakan situasi tersebut seperti tindakan seseorang mahu mencuri dan dia tidak tahu apa yang ada dalam hati individu terbabit. Dalam sungguh situasi tersebut mengumpamakannya. Perlukah perumpamaan seperti ini diberi? Dan pada pendapat saya, ianya hanya untuk mengelirukan pihak lawan, mengelirukan penyokong sendiri, dan pastinya tidak membawa apa-apa makna dalam kemajuan di Perak sendiri. Bahkan ini boleh mengganggu gugat
keyakinan pelabur di Perak. Perbuatan seperti ini pada pendapat saya adalah perbuatan yang terkutuk. Kenapa? Kerana ianya boleh mengganggu kelancaran pelaburan yang ada di Perak. Karena setiap kali para pelabur mendengar adanya goncangan seperti ini, pasti pelabur akan berfikir, nak melabur atau tidak? Nak melabur atau tidak? Tapi tak terfikirkah mereka cerita-cerita seperti ini? Bahkan kebenarannya, gerakan tumbangkan kerajaan Perak tak dapat dibuktikan. Umpama kalau seseorang itu merancang nak pergi mencuri, tapi jadi atau tidak, kita tak tahu, kata Razman. Saya tak tahu ini perancangan siapa. Benar atau tidak, benar atau tak benar, itu saya tak tahu, kata beliau. Kalau benar berlaku, kita mengalu-alukannya, kata beliau. Coba lihat apa maksud di sebalik apa yang dikatakan oleh Razman ini. Seakan-akan tiada isu pun, tapi sengaja menimbulkan isu macam yang saya cakap tadi, mungkin untuk menghidupkan semula semangat para penyokong Perikatan Nasional di Perak yang mungkin telah kecewa karena tidak punya peluang lagi untuk merampas negeri tersebut. Kata Razman, saya tahu wujud gerakan tumbangkan kerajaan negeri sebab ada beberapa orang adun kerajaan yang jumpa saya. Malangnya, Razman tak berani nak menunjukkan bukti dan hanya memberikan perumpamaan yang mengelirukan. Tapi kata beliau, tapi takkanlah saya nak cerita terperinci, katanya dipetik utusan online hari ini. Sama seperti di Putrajaya, kata beliau, Perak kini ditakbir oleh Kerajaan Perpaduan dengan diketuai Pengerusi Barisan Nasional Negeri itu Sa'arani Muhammad selaku Menteri Besar. BN membentuk kerajaan negeri selepas mendapat sokongan daripada PH pada tahun lalu. 2 hari selepas PR15 berlangsung, Sa'arani berkata, Perak tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak keruan, serta DUN perlu bersidang segera meluluskan belanjawan. Dia bersetuju menerima tawaran Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Menurut Razman, PAS berpendapat tidak mustahil seseorang adun mengalih sokongannya selepas beberapa ketika, dan ia perlu disaksikan dalam politik, ia pernah disaksikan dalam politik negara sebelum ini, kata beliau. Dia juga, yang juga ketua pembangkang di DUN Perak, mendakwa janji seseorang adun tak boleh dipegang walaupun mereka melafazkan ikrar atau aku janji. Saya nak tanya kepada Razman, adakah ini adalah merujuk kepada beliau sendiri? Itu persoalan dia. Kalau orang lain tak buat, adakah dia ini merujuk kepada perkara tersebut untuk dirinya sendiri? Kalau dia dalam situasi ini, itukah yang akan dilakukan oleh beliau? Yaitu tak boleh pegang janji walaupun telah melafazkan ikrar atau aku janji. Jangan tuding orang, tuding diri sendiri. Memang parti politik ada bahaya. Berjanji tapi tak boleh nak pegang, kata beliau. Nah, kalau begitu, adakah beliau juga salah seorang daripada orang yang tak berpegang pada bayah tersebut? Razman pada masa yang sama memberitahu dia berharap kerajaan yang ada kekal sehingga tiba waktu DUN dibubarkan. Kita pas harap kerajaan ini sampai hujung penggal, kata beliau, tapi rasanya tak sampai agaknya, katanya lagi. Untuk rekod, Sa'arani sebelum ini sudah dilaporkan membuat penafian wujud sebarang cubaan menjatuhkan kerajaan negeri. DUN Perak mempunyai 59 kerusi dan sesebuah parti yang ingin menjadi kerajaan perlu memiliki sekurang-kurangnya 30 sokongan adun. Selepas PRU lalu, BN memiliki 9 adun, selain 24 daripada Pakatan Harapan. Pembangkang pula menguasai 26 kerusi dengan 17 daripadanya wakil PAS, manakala selebihnya bersatu. Pun begitu, pada 29 Disember tahun lalu, DUN Perak sudah meluluskan enakmen anti lompat parti bagi mengekang tindakan mana-mana wakil rakyat bertindak mengalih sokongan semasa masih dalam jawatan. Ini yang bagus. Sudah ada anti lompat parti di Perak. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, nak lompat parti, padan muka dipecat daripada jawatan adun. Barulah bagus kan? Terpaksa dilepaskan jawatan, terpaksa melepaskan Dewan Terundangan Negeri yang dipegang oleh beliau dan perlu ada pilihan raya kecil. Ini yang terbaik.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.